InsyaAllah. Kita akan mula sekejap lagi ya. Okey, semua okey. Boleh dengar dengan clear. Okey, insya-Allah pada hari ini insya-Allah kita akan bincang satu tajuk paling penting, antara yang penting-penting, paling penting dari sudut kita akan melihat bagaimana iblis merancang untuk keluarnya Al-Masih Dajjal. Perancangan mereka berdasarkan kepada tulisan-tulisan pemimpin-pemimpin mereka dan juga berdasarkan kepada kajian-kajian yang dibuat. InsyaAllah kita akan dedahkan pada malam ini satu tajuk yang mungkin saya rasa tidak pernah lagi lah didedahkan, iaitu kombinasi di antara hadis-hadis Nabi dan Quran berkenaan dengan perancangan jahat, perancangan jahat iblis insya-Allah. Jadi untuk permulaannya mari sama-sama kita membuka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lidah kita. Hati kita, lidah kita. And astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang pertama sekali kita tidak akan dapat apa-apa pun melainkan dengan izin Allah. Jadi tajuk yang kita nak bincang pada malam ni sebenarnya adalah satu tajuk yang amat berat untuk disampaikan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita akan buat ini Allah berikan keberkatan dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk mendapat hidayahnya, taufiknya insya-Allah. Sebelum kita bermula dengan jauh, saya ingin menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan kepada kita dalam banyak ayat. Banyak ayat dia, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan penting untuk kita hidup bersama Islam dan mati bersama Islam. Macam mana kita nak hidup dan mati bersama Islam? Tidak lain tidak bukan kita sentiasa memastikan bahawa takwa kita sentiasa tertingkat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwa itu bukan sekadar bertakwa, tapi bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud sebenar-benar takwa? Maknanya yang pertama, kita faham maksud takwa. Kita faham macam mana proses untuk kita bertakwa, macam mana nak bertakwa. Dan kemudian bukan saja kita tahu takwa itu apa, makna dia dan penghayatannya, macam mana nak membina takwa. Yang lebih penting dalam ayat ini, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Maknanya takwa itu sentiasa meningkat. Kenapa takwa itu sentiasa meningkat? Perlu kepada peningkatan. Kerana orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling dekat dengan Allah itu ialah orang yang bertakwa. Maka kita nak kena sentiasa meningkatkan takwa. Dan macam mana yang saya bincang semalam, perbincangan kita berkenaan dengan akhir zaman, dan perbincangan kita berkenaan dengan Al-Masih Dajjal.
kita kata fitnah yang paling besar yang pernah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mestilah berasaskan kepada tarbiyah Islam. Mestilah berasas kepada tarbiyah Islam. Maknanya mesti dalam diri kita ni ada proses untuk kita meningkatkan diri kita. Kerana kalau kita tidak ada proses untuk meningkatkan diri kita, maka kita bimbang bila kita bincang tentang Dajjal ini, bincang tentang Dukhan, bincang tentang Ya'juj Ma'juj, ataupun bincang tentang apa sahaja yang berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat itu, kita akan menjadi orang yang terkeluar daripada jalan. Kenapa? Kerana yang pertama, kita tak boleh nak bersama. Kita takut, jadi takut. Kita jadi takut. Kita tak rasa Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, yang hebat, insya-Allah. Malam ni tajuk agak panjang. Jadi saya tidak akan panjang bercakap dengan mukadimah ini. Cumanya saya nak sebut, insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan cuba tengok, satu tajuk saya akan bawa besok pagi. Kalau kita free, mungkin kita akan buat besok pagi, dalam pukul berapa kita tengoklah nanti sekejap lagi. Untuk saya nak bincangkan dengan tuan-tuan berkenaan bagaimana proses untuk kita nak menjadikan amalan kita itu amalan yang tarbawi, amalan yang ada kekuatan. Amalan yang boleh kita manfaat, kita nak faham apa maksud amal. Sebab kadang-kadang kita beramal tapi kita tak faham apa maksud amal. Jadi akhirnya amal tu tidak mendidik kita. Dan amal tu tidak meningkatkan kita. Malahan yang lebih penting, amalan tu hanya bersifat sesuatu yang bermusim. Maknanya masa-masa tertentu aja kita tak boleh nak istiqamah. Ini yang paling bahaya sekali. Maknanya kita bimbang di akhir hayat kita tak beramal dengan amal yang salih. InsyaAllah saya akan sentuh tajuk itu kemungkinan besok. Sebab pada malam ni tajuk kita agak heavy. Tajuk yang insyaAllah tak pernah dibuat oleh mana-mana orang. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi lah. Ada orang cerita pasal Al-Masih Dajjal, tapi dia tidak mencerita bagaimana perancangan iblis untuk mengeluarkan Dajjal itu. InsyaAllah. Baik. Yang pertama sekali, tuan-tuan rahmati Allah, macam mana yang kita telah bincang yang lepas, kita sedang berada di fasa yang keempat. Fasa keempat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan bahawa ada 5 fasa. Fasa pertama, fasa kenabian. Fasa kedua, fasa khulafa ar-rasyidin. Fasa ketiga, fasa raja-raja menggigit. Fasa keempat, fasa mulkan jibriyah, fasa diktator. Dan kemudian Nabi kata fasa yang kelima, fasa yang di mana Islam akan bangkit. Jadi kita dah bincang tajuk tu daripada siri pertama, siri kedua dan seterusnya. Dan kemudian pada hari ini kita nak merasai bahawa kita sedang menuju kepada fasa keempat yang akan sampai ke muncak. Saya nak sebut pada tuan-tuan, sebenarnya dalam 100 tahun perancangan iblis, 100 tahun ke belakang. 100 tahun ke belakang. Maknanya kalau ini 2020, 1920. Kalau kita kata 2022, 1922, 100 tahun ke belakang, perancangan mereka untuk menjadikan abad ke-21 ini adalah abad yang mereka nak keluarkan dia punya Al-Masih dia. Ini perancangan mereka. Dan saya pernah beritahu kepada tuan-tuan bagaimana mereka telah merancang itu dengan apa yang berlaku di Palestin dan apa yang berlaku di sekitar. Tetapi pada hari ini kita akan melihat secara detail bagaimana mereka merancang. Dan tujuan daripada perancangan ini, daripada perbincangan ini, supaya kita memahami dengan sebenar-benarnya petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana perkara ini sekiranya tidak ada kajian yang dibuat, kita tidak akan nampak. Dia hanya akan nampak apabila kita mengkaji. Mengkaji dalam kita punya kehidupan ni apakah yang berlaku sehingga menyebabkan apa yang berlaku ini kita boleh membuat satu pembacaan dan analisa, dan daripada analisa ini kita akan insya-Allah mendapat satu kesimpulan, dan kesimpulan itu adalah kesimpulan yang besar. Kenapa dia besar? Kerana kita lihat kesimpulan itu akan menjadikan kita ni boleh bersedia. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menceritakan tentang akhir zaman, hadis-hadisnya banyak dan hadis-hadisnya detail. Yang sahih pun ada, yang dhaif pun ada. Jadi kita lihat kenapa Rasul cerita tentang hadis-hadis tersebut, bukan nak takut-takutkan sahabat, bukan supaya sahabat rasa bimbang dan sebagainya, tetapi untuk memberitahu kepada kita
memberitahu pada kita. Sebab kitalah yang berada di akhir, di fasa keempat ini. Hakikatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bila dia gambarkan tentang hadis-hadis yang akan berlaku Al-Masih Dajjal, akan berlaku Ad-Dukhan, akan berlaku Ya'juj Ma'juj. Bukan berlaku pada zaman sahabat. Rasulullah tahu. Rasulullah memahami ini. Cuma Rasul tak sebutlah tidak di zaman kamu. Kenapa Rasul tak sebut? Kerana kalau Rasulullah sebut tidak zaman kamu, relax sahabat-sahabat, silap-silap habis pun tak hafal. Tapi supaya perkara itu sentiasa dihangati, diperingati, disampaikan, maka Rasulullah tak sebut zaman mana, tahun mana, bila masa. Tetapi hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ketika mana, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya kalau kita nak sebut sini, Allah Taala telah memberitahu dia dari seluruh peristiwa-peristiwa itu bagaimana dia akan berlaku. Cumanya yang dia tak tahu ialah bila akan berlaku hari kiamat, yang kita katakan sebagai Allah sahaja yang maha mengetahui. Dan di sinilah yang kita nak gambarkan kepada kita pada hari ini, bagaimana sesungguhnya zaman-zaman itu telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya telah pun berjumpa dengan hadis-hadis yang demikian. Dan hadis-hadis yang demikian, contohnya Rasul menggambarkan tentang Sungai Jordan. Rasul menggambarkan tentang Sungai Jordan akan berlaku sesuatu yang akan menyebabkan peperangan antara Yahudi dengan orang-orang Islam. Orang-orang Islam akan berada di sebelah Sungai Jordan, sebelah sini, sebelah timur, dan orang Yahudi akan berada di sebelah barat. Jadi yang memisah dia Sungai Jordan. Sahabat-sahabat bertanya, Jordan tu apa? Sahabat pun tak tahu. Jordan tak ada lagi masa tu. Tak ada lagi Jordan. Begitu juga dengan banyak hadis-hadis yang Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara spesifik, dan sahabat terima je. Dan Rasul SAW tahu, maka dia akan berlaku beberapa lama. Benda-benda ini adalah perkara yang kita nampak daripada petunjuk-petunjuk hadis Rasulullah SAW. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, pada malam ini kita nak kena rasa bila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahawa kita akan berada pada 5 fasa, dan kita sekarang berada di fasa yang keempat. Apa maksud fasa keempat? Maksud fasa keempat ini yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasa mulkan Jibriyah, fasa kediktatoran, pemerintah yang memaksa. Macam mana kita gambarkan tadi, sebelum inilah fasa raja-raja menggigit. Maknanya daripada zaman Bani Umayyah sampai Bani Osmaniyah. Kemudian selepas itu barulah masuk ke fasa kita. Dan sekarang ini kita berada di dalam fasa yang keempat. Dan di dalam fasa ini kita mendapati bahawa sistem pemerintahan dunia ini tidak ada yang benar-benar melaksanakan sistem pemerintahan Islam. Tak ada. Bukan tak ada kita kata ada sikit-sikit ke apa. Memang tak ada, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis Imam Ahmad tadi bahawa memang pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, pemerintahan kediktatoran. Jadi kalau ada pun ciri-ciri pemerintahan Islam, maka itu ciri-ciri je, sikit-sikit gitu aja. Mungkin bahagian bab nikah kahwin ada Islamnya. Mungkin bahagian bab kita kata untuk hukum mati, orang mati, faraid mungkin ada Islamnya. Tetapi dia tidak boleh lebih sampai peringkat keseluruhan hukum. Jadi inilah kita namakan bagaimana kita dipaksa untuk mengambil sistem yang bukan daripada Islam, dan menyebabkan kita hari ini terperangkap. Dan kemudian saya juga telah menceritakan kepada tuan-tuan sebelum ini bagaimana keadaan mereka merancang secara komprehensif. Mereka menyerang Islam secara komprehensif. Sebab itulah Allah perintahkan kita masuk Islam secara komprehensif. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk dalam Islam secara kafah, menyeluruh, sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kenapa? Kerana itulah musuh kamu yang nyata. Jadi Allah menggambarkan kepada kita, syaitan dia akan menyerang kita dalam bentuk keseluruhan. Kalau kita tak masuk, mana yang kita tak masuk? Contoh, kita ada ragu-ragu dalam iman dan akidah, maka syaitan akan bertapak dalam akidah kita. Kita akan ada masalah dengan akidah. Kita akan masalah dengan hati kita. Kalau kita mengambil mudah tentang ibadah, ibadah kita, contohnya kita ambil yang kita nak aja. Yang kita rasa minat, kita buat. Masa kita tak minat, kita tak nak, kita tinggalkan.
maka syaitan akan bertapak dalam ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Dan contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita kena menjaga marah. Jangan marah. La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Tiba-tiba kita jadi orang yang suka marah, panas baran. Maka syaitan akan masuk ke dalam kita melalui sifat marah kita tu. Panas baran kita tu. Sebab tu berhati-hati. Kalau kita ada sahaja dalam hidup kita yang tidak Islamik, yang tidak sunnah, yang tidak mengikut syariat Allah, yang berlanggar, maka perkara itu akan menjadikan pintu masuk kepada syaitan yang akan akhirnya menyebabkan kita tewas. Jadi sebab itulah kita tengok, kalau kita tak jaga hati kita, kita tak ikhlas. Beramal dah beramal tapi nak tunjuk-tunjuk. Kita beramal, satu dunia tahu, letak dalam Facebook. Letak dalam Facebook. Satu dunia tahu. Tujuannya bukannya nak jadi contoh ke apa, tapi tujuan nak tunjuk kat orang aku beramal. Walaupun namanya dakwah. Kadang-kadang benda itu lahir daripada hati yang bukan kerana Allah. Saya tak nak tuduhlah siapa-siapa. Tapi nak sebut sini kadang-kadang berlaku begitu. Jadi kita lihat hati kita tak jaga. Setiap kali kita ni kita tunjuk orang apa yang kita buat. Akhirnya rupa-rupanya itu lahir daripada sifat-sifat ujub. Mungkin lahir daripada sifat-sifat riak. Mungkin lahir daripada sifat-sifat sombong. Jadi kita melihat apabila berlaku perkara-perkara ini, kita tak jaga hati kita tadi, kita tak proses hati kita, maka amal itu jadi rosak. Dia akan masuk daripada situ. Dia akan masuk daripada situ. Sebab itulah kita melihat di sini, Allah gambarkan kita kena masuk Islam secara menyeluruh. Menyeluruh ni maknanya semua aspek. Aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, aspek muamalah, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek perundangan, aspek siasah, semua aspek. Kita kena menjadikan dia sebagai satu yang kita ikut apa yang digambarkan oleh syariat, insya-Allah kita akan kuat. Maka sebab itu tuan-tuan rahmat Allah nak gambarkan sini, maka dalam perbincangan kita yang lepas juga saya telah memberitahu kepada tuan tentang bagaimana mereka merancang peperangan. Peperangan demi peperangan. Mereka merancang peperangan dunia pertama, kedua, ketiga. Ni ketiga sekarang. Dan mereka juga merancang tentang apa yang berlaku, contohnya peperangan biological weapon. Mereka menggunakan biological weapon. Apa yang kita sedang hadapi sebahagian daripada peperangan-peperangan yang kita tak perasan. Jadi di dalam hal itu, maka kita melihat bagaimana keadaan kita diserang dengan pelbagai-bagai, termasuklah peperangan-peperangan ghazwa fikir, ghazwa hati sebagainya. Maka itu semua adalah untuk nak mempersiapkan peperangan yang akhir. Untuk mempersiapkan kedatangan Raja itu, Al-Masih. Ini strategi terakhir. Fasa terakhir. Fasa terakhir. Sebelumnya, datang dia. Maka tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, dia akan menyerang yang pelbagai-bagai dunia untuk menguasai minyak lah, untuk menguasai harta-harta dunia inilah, menguasai kepimpinan manusia, pemimpin-pemimpin dia akan kuasai sebagainya. Tetapi yang ultimate dia yang akan kita bincangkan pada malam ini, iaitu dia mencadang, dia merancang, dia membina satu peperangan untuk menukar akidah manusia seluruh dunia. Dia nak menjadikan akidah manusia seluruh dunia ini mengikut acuan dia. Dan itulah sebenarnya yang menjadi sumber, kita kata, fitnah yang paling utama. Kalau kita tengok contoh, fitnah ad-dukhan. Ad-dukhan mungkin fitnahnya asap tebal dan sebagainya, mungkin menimbulkan ketakutan. Fitnah ad-dukhan menimbulkan ketakutan. Fitnah pergaduhan menimbulkan ketakutan. Tetapi apa sahaja yang dibuat itu sebenarnya menuju kepada satu fitnah yang paling besar, dan fitnah yang paling besar itu ialah fitnah untuk menukar agama seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Iaitu mereka akan membuat satu agama dunia dipanggil The New World Religion. Kenapa mereka nak menjadikan The New World Religion? Kenapa Iblis merancang The New World Religion? Kerana inilah asal kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia telah melaknat Iblis
Dia menghalau keluar iblis. Maka apa kata iblis? Aku akan datang pada hamba-Mu dari depan, belakang, kanan, kiri. Datang dari semua sudut untuk menjadikan mereka ni orang yang tak bersyukur padamu. Orang yang tak bersyukur ni orang yang rosak akidah dia. Orang yang tidak boleh nak menyembahmu. Orang yang tak boleh nak melaksanakan titah perintahmu. Jadi kenapa dia tidak boleh bersyukur, tidak beramal dan sebagainya? Kerana dia tak kenal Allah. Dia akan bersyukur pada yang lain selain daripada Allah. Dia akan bersyukur kepada anak dia Al-Masih Dajjal. Dan di sinilah yang kita lihat kemuncak kepada peperangan, kemuncak kepada perancangan mereka, perancangan iblis ini untuk menguasai dunia. Dia bukan nak kuasa dunia ni. Dia bukan nak kuasa, kita kata setakat boleh ada kekayaan macam keluarga Rothschild. Dia ada kekayaan Rockefeller, dia ada kekayaan. Kita tengok macam nak kuasai dunia. Itu dia punya missionary je, kaki tangan dia je. Itu dia punya tentera-tentera dia. Dia tak nak dunia ni sebab dia tahu dunia ni tak ada manfaat pada dia. Dia dah rasa syurga. Dia dah terasa dunia tak ada apa. Tapi yang menghantui kepala iblis ini, yang menjadikan hatinya itu tak puas hati dengan apa yang ada, ialah sakit hati dia, dendam, dengki dia kepada Adam, yang telah menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab Allah jahat. Saya akan sebut sekali lagi. Tetapi kerana memang dia sendiri memilih untuk berlaku sombong di hadapan Allah. Dia menjadikan diri dia Tuhan. Walaupun dia tak perasan mungkin pada peringkat awal. Akhirnya dia tahu dan akhirnya dia rasa dengki, dendam. Dia kata aku ni hidup tidak ada lain melainkan aku mesti merosakkan anak-anak Adam. Maka di sinilah kita lihat maksud merosakkan anak-anak Adam bukan hanya sekadar merampas tanah dia, merampas rumah dia, merampas harta dia, ataupun menjadikan dia slave, hamba kepada dunia, ataupun menjadikan dia sebagai hamba kepada apa kita kata masyarakat hari ini telah menjadikan yang lain Tapi sebenarnya dia nak menjadikan seluruh hidup manusia itu jauh dan terputus daripada Allah. Maka sebab itulah sebelum dia memerintah dunia secara kuku besi, detektor kuku besi. Sebelum dia memerintah dunia secara kuku besi, maka perancangan dia yang terakhir, perang yang terakhir sebelum dia menyebabkan orang submit kepada dia, menyerah pada dia, ialah membina satu agama baru. Agama itulah disebut sebagai the New Age religion, ataupun kita panggil the New World Religion. Jadi tolong ikut saya betul-betul. Saya akan cakap step by step supaya kita faham. Jadi ini adalah asasi. Ini adalah asasi kenapa Dajjal datang. Nak menyesatkan semua manusia. Dia nak menyesatkan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan bukan Islam pun sama. Dan dia daripada penyiasatan tadi, maka akhirnya dia akan menang. Dia akan menang. Dia akan bangga kerana dia telah mengalahkan anak Adam. Dan akhirnya dia boleh kata, dia kata apa? Engkau kalah Adam. Allah melaknat aku. Allah salah melaknat aku. Sebenarnya Allah kena simpan aku. Inilah yang digambarkan sombongnya iblis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi malam ini saya nak bincang satu tajuk ini, the New World Religion. Apabila kita melihat kepada the New World Religion, macam mana dia bermula? Macam mana dia bermula? Jadi the New World Religion ini kita tengok di mana pusat dia. Di mana pusat dia? Dia tidak akan bermula melainkan dengan ada satu center, satu pusat. Dan di zaman kita, kita berada di the second world order, the second new world order ataupun order dunia yang kedua. Setelah order dunia yang pertama berlaku selepas peperangan dunia pertama, League of Nation, Liga negara, Liga negara-negara, League of Nation. Kemudian selepas peperangan dunia kedua, berakhir pada tahun 1945, kurang lebih, maka the new world order yang kedua berlakulah apa yang digambarkan sebagai order dunia yang kedua. Siapa dia? United Nation, PBB. Jadi kita nak sebut sini, siapakah yang menguasai ataupun yang merancang untuk mendapatkan the new world order ini, the new world religion tadi, kan? Iblis rancang di mana tempatnya. Dia akan bermula dengan United Nation.
PBB. Tajuk ni agak sensitif, tapi saya terpaksa beritahu pada tuan-tuan kerana apa yang saya beritahu ini adalah fakta-fakta, dan sebenarnya apa yang saya beritahu tuan-tuan ini supaya kita terselamat daripada tipu daya Al-Masih Dajjal. Baik, kalau kita tengok di dalam satu tulisan oleh Donald Key, siapa Donald Key ni? Donald Key adalah President of Planetary Citizen Science and author, seorang penulis kepada The Earth at Omega. Di dalam satu tulisan dia, dalam satu presentation dia, buat satu presentation. Ini adalah antara orang-orang yang bersama dengan dia. Saya dah sebut pada siri yang pertama dulu, mereka ada kaki tangan. Siapa kaki tangan mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ini Allah gambarkan kaki tangan mereka. La tajidanna asyaddan nas, kamu pasti jumpa di kalangan manusia mereka yang akan memusuhi, perkataan dia memusuhi orang yang beriman, dengan secara dahsyat sekali. Asyaddan nas, yang akan memusuhi kamu orang beriman, siapa dia? Al-Yahud walladzina asyraku, orang-orang Yahudi, Zionis, ulama mentafsirkan Zionis, dan juga orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kita akan tengok dalam perbincangan kita ni, dua-dua ni dia guna. Dua-dua puak ni diguna. Yang pertama sekali ialah orang-orang Zionis. Zionis terbagi dua. Satu Zionis dari kalangan Yahudi. Yahudi Zionis yang sekarang menjajah di Palestin. Yang satu lagi dipanggil Evangelical Jewish ataupun Evangelical Zionis. Yahudi daripada kalangan evangelis. Ini memang dah ada dah. Memang saya dah cerita yang lepas, dan insya-Allah saya akan tunjukkan, kalau Allah izin, saya akan tunjukkan buku-buku yang mereka tulis yang menunjukkan bahawa evangelis ini adalah sebenarnya orang-orang Zionis juga. Ini yang besar. Ini Allah maksudkan di dalam ayat itu. Sebahagian daripada ulama mentafsirkan begitu. Orang-orang Yahudi masih Zionis. Yang kedua ialah al-musyrikun. Jadi kita lihat dia ada kaki tangan dia. Musyrikun ni siapa? Orang yang ada banyak Tuhan, menyembah berhala. Baik. Jadi dua jenis grup ini dia terpecah kepada dalam menyusun the new world religion. Baik. Dalam satu ucapan yang disampaikan oleh Donald Keyes, nama dia. Donald Keyes merupakan presiden kepada Planetary Citizen Science. Dia adalah merupakan seorang yang mengarang buku Earth at Omega. Kita boleh cari buku ni, Earth at Omega. Donald Keyes ini salah seorang pemimpin mereka telah menyampaikan satu ucapan, transformation of self and society. Tajuk dia, transformation of self. Transformation ni macam pernah dengar kat mana. Transformation of self and society. Mengubah, transform diri dan masyarakat. Ni macam ceramah ustaz aja kan, tajuk dia kan. Dan kemudian towards a global society. Ke arah membina global society, masyarakat antarabangsa. Jadi dia telah menyampaikan ucapan dia di dalam simposium itu. Apa dia kata? Dia kata, we have a meditation at the United Nations a couple of time a week. Dia kata apa? Kami di United Nations ada meditation, ada buat ibadah, ada beribadah. Meditation ni pada dia lah ibadah. A couple of time, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu akan ada upacara ibadah. The meditation leader is Sri Chin, nama dia. And this is what he said about the situation. The United Nations is the chosen instrument of God. To be a chosen instrument means to be a divine messenger carrying the banner of God, inner vision and outer manifestation. Dia kata apa? United Nations Allah merupakan satu alat yang telah dipilih oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Kita akan cerita siapa Tuhan yang dimaksudkan. To be the chosen instrument, sebagai satu divine messenger. Satu messenger ni kita kata rasul, orang yang menyampaikan, yang akan membawa logo, akan membawa banner kepada
and inner vision, apa yang ada di dalam apa ni, visi yang ada di dalam Tuhan, dan juga apa yang akan dilakukan, outer manifestation. Maknanya disebut apa? Disebut United Nations ni bukanlah himpunan negara-negara, pemimpin-pemimpin negara yang berkumpul, berbincang supaya masing-masing ada kepentingan masing-masing, supaya masing-masing boleh jaga peace, keselamatan diri masing-masing. Tetapi sebenarnya United Nations ni, dia kata apa? Dia ada vision. Vision siapa? The inner vision, visi dalam kepada Tuhan, God. Dan juga outer manifestation adalah merupakan plan tindakan. Dan luarannya, dalamnya misi dan visi, luarnya satu plan tindakan. One day, the world will. Dia kata satu hari, the world will treasure and cherish the soul of the United Nations. Jadi satu hari, seluruh dunia akan menghargai dan menjadikan roh kepada United Nations ini sebagai sesuatu yang akan menjadi kebanggaan mereka. With pride, dengan all loving, dengan kecintaan, dengan kemewahan, all fulfilling, dengan segala kehendak tercapai. Jadi United Nations bukanlah hanya sekadar perhimpunan wakil-wakil daripada negara-negara. Kita sebut apa? Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Ataupun United Nations, negara-negara yang bersatu. Dia bukan untuk kepentingan negara itu, tetapi di belakangnya ada visi God inner vision. Siapa God tu? Kita akan cerita. Jadi nak tunjuk sini, bagaimana apa yang digambarkan di sini, bahawa sebenarnya United Nations ini, dia ada visi dan misi spiritual. Ada soul, ada roh. Yang di dalamnya itu satu misi yang dia tak sebut di sini, tapi dia cakap ada sesuatu misi. Baik. Dan sebab itulah kita tengok di dalam keterangan, dalam apa yang ditulis di dalam tulisan-tulisan antara pimpinan-pimpinan mereka, mereka menyatakan, contohnya dia kata, United Nations ini akan menjadi sebagai sebuah pusat, sebuah rumah yang akan menggabungkan semua perkataan-perkataan manusia, satu dari sudut perkataan, dan budaya satu, dan ideologi satu, dan politik satu. Semua satu. Jadi kita kata one world government, bukan maknanya one world government ni kita jumpa, bincang-bincang, masing-masing ada kepentingan. Tak, satu, memang satu negara yang sebenarnya. Dan kemudian di sinilah dia menggambarkan United Nations is steadily becoming the center of a syncretic new world religion. Jadi dia kata sini, the United Nations sedang menuju secara teguh bergerak kepada syncretic new world religion. Apa maksud syncretic ni? Satu kesatuan, united of the new world religion, and sesuatu yang agak pelik, a weird and diabolical convergence of the new age mysticism. Jadi kita lihat di sini, United Nations akan menjadi satu tempat yang menyatukan semua agama. Ini satu yang pelik. Kenapa pelik? Dan satu yang jahat. Kenapa jahat? Kerana agama ni tak sama antara satu sama lain. Contohnya, ada agama-agama yang bersifat polytheism, yang ada banyak Tuhan. Ada agama-agama yang monotheism, yang satu Tuhan. Agama-agama satu Tuhan seperti disebut kat sini, Kristian, Islam dan Jewish. Dia kata ni satu Tuhan. Yang lain-lain ada banyak Tuhan disebut. Jadi dia kata menjadi satu yang pelik lah kalau kita tengok macam mana. Dia akan menjadi satu tempat yang menyatukan semua agama. Sama ada agama itu bersifat pantheism. Apa maksud pantheism ini? Pantheism ini ialah agama yang menjadikan segala perkara sebagai Tuhan. Dia tengok langit, langit Tuhan. Tengok matahari, matahari ni Tuhan. Dia tengok semua Tuhan. Kan? Ataupun agama yang daripada paganism and aboriginal and animism. Agama-agama kepercayaan kita kata karut-karut. Atheism. Agama orang tak percaya Tuhan. Communism. Socialism. Kemudian Luciferian. Agama menyembah iblis. Dan agama orang-orang Kristian. Islam. Taoism, Buddhism dan Hinduism. Jadi semua agama akan diduduk dalam situ. Jadi dia akan jadi satu
yang asing. Macam mana dia United Nations boleh jadi suatu agama yang bercampur di antara semua agama-agama yang ada di dalam muka dunia ini, sedangkan agama itu tak sama. Baik. Jadi kita tengok di sini sebenarnya mereka telah merancang 100 tahun untuk mengaktifkan the new world religion. Dan perancangan itu secara aktif bermula selepas 1922 and 1960. 1960-an, maka perancangan itu telah dibuat secara aktif, secara fokus. Secara fokus, dan pada masa yang sama juga kita telah mendengar semalam ataupun kemarin saya sebut 1960-an juga adalah merupakan tarikh ataupun tahun di mana diaktifkan internet. And internet nak melahirkan apa? Internet nak melahirkan nihilisme. Nihilis, mereka yang tak percaya kepada agama. Mereka yang tak percaya kepada kehidupan akhirat, kehidupan dunia. Nihilis. N-I-H-I-L-I-S-T. Boleh tengok dekat internet. Apa maksud nihilis? Jadi internet bermula 1960-an. Bermakna bermulanya perancangan untuk melahirkan nihilis. Pada masa yang sama, secara aktif, bermulalah perancangan untuk melahirkan the new world religion pada tahun 1960-an, 1970-an secara aktif. Jadi sebab itulah kita tengok pada masa itu, pada tahun 1960-an, 70-an, maka beberapa orang daripada Amerika dan daripada Eropah telah dibawa ke sebelah timur. Jadi mereka dikosong. Orang di barat ni dia tak ada agama. Dia nampak Kristian, dia tolak dah Kristian. Dia tak nak Yahudi, dia tak tolak. Jadi dia nak bawa satu agama baru. Agama baru ni agama yang akan menyembah Tuhan yang baru. Jadi dia nak dapat idea macam mana. Jadi dia dah boleh kontrol barat, dia dah boleh kontrol Eropah, Amerika. So dia nak tengok timur. Timur macam mana? Jadi dia pun pergi bawa ke India. Di India itulah beberapa orang-orang muda daripada Eropah dan Amerika telah pergi ke sana untuk mencari enlightenment dipanggil. Untuk mencari cahaya, untuk mencari wisdom, kebijaksanaan, untuk mencari the truth, kebenaran. Maka daripada situlah mereka telah belajar dengan beberapa master-master, illuminated master, master-master yang boleh membawa cahaya kepada kehidupan mereka tanpa mereka faham dan tengok apa sebenarnya agama itu. Mereka nak belajar. Tapi sebenarnya gerakan untuk membina New Age religion ini ataupun the New World religion ini, dia bermula pada tahun awal lagi daripada itu, sejak daripada 1875 lagi. 1875. Dia telah digerakkan oleh seorang yang bernama Helena Blavatsky. Nak sebut pun susah. Helena Blavatsky. Ni orang macam Rusia sikit lah. Tapi Helena lah senang. Jadi dia ni lah merupakan the high priest yang pertama sekali yang telah dilantik oleh gerakan New World Religion ini. Dipanggil sebagai the New Age Movement. New Age Movement, iaitu satu gerakan baru, telah memulakan gerakan ini. Dia meninggal dunia pada tahun 1891, Helena ini, dan dia telah menyatakan bahawa dia melihat Kristian, Islam dan Jewish ini susah nak penetrate, maka dia kena penetrate agama lain dulu. Maka dia telah mengajar kepada orang-orang dia bagaimana dia kata sebenarnya semua agama ni sama, universal brotherhood of mankind, semua ni unity among religion, dan semuanya merupakan satu kebijaksanaan. Agama ni kebijaksanaan, kecuali Kristian, Islam dan Yahudi. Tiga ni. Semua agama lain okey, sebab agama lain menyembah banyak Tuhan, kecuali tiga ni. Walaupun Kristian ada Tuhan-Tuhan dia, tapi sebenarnya hakikat dia menyembah Allah. Dan sebab sini Kristian, Islam dan Judaism. Maka dia kata yang ini, dia kata tak boleh dibuat dulu, dia kena buat yang lain dulu. Maksudnya dia kena menguasai yang lain dulu. Maka sebab itulah dia telah membawa orang-orang dia untuk pergi ke sebelah timur. Timur pada masa itulah India. Kenapa India? Sebab di situ ada Hindu, di situ ada pagan dan sebagainya. Ada yoga dan sebagainya.
Jadi dia kata sini, dia tulis dalam buku dia. Dia kata apa? It only refuses to accept any of the gods of the so-called monotheistic religion. Jadi dia kata yang menghalang manusia ni untuk menyembah Tuhan yang banyak ialah agama yang mononistik, iaitu yang menyembah satu Tuhan. Yang mana dia kata gods created by man. God ni sebenarnya dicipta oleh manusia. Diimagekan oleh manusia. Ada dia punya apa dia panggil bentuk dia. Dia ada dia punya patungnya. Kita boleh lukis, kita boleh bentuk patungnya. Ada dia punya dia panggil apa namanya, kita kata boleh kita pegang suatu yang kita boleh sanjung, kita boleh nampak, boleh kan. Maknanya ada image. Tapi agama Kristian, Islam dan Yahudi ni dia tak ada image. Macam itu. Pada masa tu. Maknanya Allah tak ada image lah. Walaupun Jesus ada. Kalau kita tengok dalam Kristian sendiri, kalau yang berpahaman Protestan, dia tidak ada image. Kalau yang berpahaman Katolik, dia ada patung. Tapi kalau yang Protestan, dia tak ada image. Jadi dia kata, tiga agama ni susah. Ini agama sesat, dia kata. Yang lain-lain semua tu okey. Maka dia pun membuat satu perkara, proses, sehinggalah dia kata, yang disembah oleh agama-agama yang ada di dunia ni semua betul. Kecuali yang salah ni, yang menyembah agama yang Tuhan tak nampak. Nanti salah. Kemudian dia kata apa? Contoh dia kata, dia pun memaki hamun Tuhan dan memaki hamun Bible dan Quran. Dia pun maki, dia kata, agama yang ada dalam Bible, contohnya Kristian. Dia kata capricious. Capricious ni apa? Berbelit-belit. 3 in 1, 1 in 2, 3 in 1, 1 in 3, macam-macam. 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinity. Dia kata berbelit-belit. Dan kemudian unjust, tidak adil. Begitu juga dia kata Islam pun macam gitu. Begitu juga dia kata Yahudi pun macam gitu. Maka dia pun sebut di dalam kitab dia, dalam tulisan dia itu, dia kata apa? Tuhan-Tuhan yang ada dalam Bible, dalam Quran, dalam Taurah ataupun Talmud, dia kata Tuhan yang dicipta oleh manusia berdasarkan daripada kaum masing-masing, cara dia fikir masing-masing. Yang ini tak ada. Jadi kemudian dia pun buat satu keputusan. Ni pelik ke, dia punya kesimpulan dia pelik. Apa kesimpulan dia pelik? Dia kata Tuhan yang ada tu Allah ataupun Jesus lah apa bagi Kristian. Dia kata sebenarnya bukan Tuhan. Itu kesimpulan dia pelik. Jadi Tuhan sebenarnya ialah syaitan. Syaitan Tuhan. Kenapa syaitan Tuhan? Sebab syaitan ni dia baik. Dia kena aniaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia sebut macam itu. Contohnya Allah aniaya dia. Kan? Allah jadikan dia derhaka. Macam itu. Kesimpulan dia pelik. Kenapa pelik? Mula-mula dia kata tak ada Tuhan. Tuhan nampak, yang nampak ni baru Tuhan, yang ada image. Kemudian dia kata Tuhan yang tak nampak ni tak ada. Kemudian dia terima pula konsep Tuhan tak nampak. Syaitan tu dia kata Tuhan yang sebenar. Dia kata belongs by right to the first and cruelest. Jadi syaitan ni sebenarnya dianiaya daripada Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak ni, dianiaya. Syaitan ni kena aniaya. Syaitan ni lah yang paling baik tapi dia kena aniaya. Macam kita hari ni lah. Orang yang paling baik, yang paling jujur, dia lah orang yang paling tak dapat naik. Tak dapat naik pangkat. Susah nak naik pangkat. Macam itulah. Jadi nak sebut sini, orang yang kena aniaya ni baik. Jadi suasana yang hari ni ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam pemikiran. Jadi ini dikata the wrong God. Maknanya dia kata Tuhan yang sebenar bukannya Allah. Tuhan yang sebenar syaitan. Syaitan yang sepatutnya kita sembah. Jadikan dia sebagai agungkan. Kenapa? Kerana dia ni dianiaya oleh Allah. Itu dia kata. Kesimpulan yang pelik. Maka dia pun tulislah dalam, dia kata, maka dia dalam dia punya kitab dia tu, dari kitab dia, dan telah disebarkan. Dia kata syaitan is God and creator. Sehingga akhirnya dia kata syaitan ni salah satu Tuhan dan dialah sebenarnya Tuhan, God dan creator, the savior yang akan menyelamatkan, the father. And then Jesus Christ, Nabi Isa is the firstborn brother of syaitan. Jadi Jesus ni pun adik-beradik dia jugalah macam itu. Ini satu kepahaman yang pelik. Dan tapi kepahaman ni kalau kita tengok dalam cerita-cerita orang putih yang sangkut paut dengan devil, inilah dia kepahaman dia.
Inilah kepahaman dia. Bahawa iblis, syaitan itu baik. Kan? Iblis, syaitan itu kena aniaya. Maka disebut di dalam kitab dia kata syaitan, the serpent of Genesis, is the real creator and benefactor. Jadi syaitan ni sebenarnya dia kata, and God, and pencipta, benefactor yang memberikan rezeki, dan sebagainya. The father of spiritual of mankind. Sebab dialah yang telah membuka mata berkenaan dengan kejadian Adam dan sebagainya. Adalah dia punya cerita. Kita nak pergi panjang, cuma nak sebut sini. Simpulnya apa? Simpulnya dia kata setan ini dia masukkan iblis. Yang dimasukkan iblis sebagai Tuhan yang sebenar. Jadi daripada sinilah kita melihat Blavatsky ini, dia telah pergi ke India, dia telah pergi ke Tibet masa zaman hidup dia itu, dan dia telah menyatakan ketika dia bertapa di India dan di Tibet itu, dia bertapa. Dia duduk kat sana, dia telah mendapat berkomunikasi dengan spirit world and alam-alam gaib ini. Dan dia telah menyatakan bahawa dia telah pun mendapat satu wahyu, seolah-olah macam wahyu lah yang dia sebut kat sini. Dan dia telah menulis 3 volume buku kitab dipanggil The Secret Doctrine. The Secret Doctrine, and di bawah siapa? Di bawah arahan. Siapa yang bagi wahyu kat dia? Disebut Master of Wisdom. Jadi dia duduk dalam gua, dia duduk bertapa, dia pergi ke India, Tibet, kawasan-kawasan gunung Himalaya sana tu. Dia duduk sana tengok orang-orang yang Hindu, tengok orang yoga, tengok orang-orang yang ada sana yang musyrikin tu, dan kemudian akhirnya dia balik, dia bawa 3 volume kitab ditulis. Dan 3 volume kitab itu ditulis berdasarkan dipanggil The Secret Doctrine, and satu doktrin yang rahsia, agama yang baru, and direction, siapa yang bagi wahyu pada dia? Yang bagi wahyu pada dia ialah Master of Wisdom. Kan? Maha guru kepada kebijaksanaan, guru yang paling bijaksana. Dan termasuk jugalah pada masa itu dia telah berkomunikasi secara spiritual dengan orang-orang yang suci di Tibet dan orang yang suci di India. Dia boleh berkomunikasi dengan menggunakan telepati. Dia boleh komunikasi dengan orang-orang yang ada di guna sana, di sana dia telepati. Dan akhirnya daripada Himalaya, pergunungan Himalaya itu duduk kat situ, dapat kitab 3 volume, dia batah balik ke England. Inilah dasar permulaan kepada the new world religion, yang mana dia mendapat wahyu direct. Kita kata wahyu lah. Kita kata perkataan kita bukanlah wahyu daripada Allah. Sebenarnya ini dapat ilham, panduan, arahan daripada iblis. Daripada iblis. Jadi bila kita tengok yang ini, kita boleh faham sebenarnya perancangan-perancangan yang ada. Bukan manusia yang rancang, tetapi iblis yang rancang. Ini kisah ni ditulis. Kisah ni ditulis dalam buku dia. Dan dia menjadi reference. Dan dia menjadi rujukan kepada orang-orang dia lah. Termasuklah the New Age religion sekarang. Baik. Jadi daripada sinilah akhirnya dia telah duduk di India selama beberapa tahun. Duduk di Tibet. Dan kemudian dia mengalami suatu pengalaman di mana dia boleh berkomunikasi dengan alam roh. Ataupun alam spirit, dan kemudian akhirnya dia balik ke England membawa 3 volume buku tadi ditulis, dan akhirnya Allah izin dia mati cepat 1891. Taklah cepat. 1891 dia lebih kurang 60 tahun. Dia lahir pada tahun berapa tadi? Tahun 1831. Dia meninggal dunia, dia matilah 1891, maknanya 30 tahun. Jadi 30 tahun dia hidup, akhirnya dia telah melahirkan satu kitab dipanggil The Secret Doctrine. Satu doktrin rahsia, 3 volume ditulis, dan kemudian dia telah menurunkan dia punya filosofi itu kepada pengganti dia dipanggil Annie Besant. Siapa Annie ni? Annie Besant ini ialah seorang militant feminis, grup kepada Fabian sosialis, orang yang percaya kepada komunis di England. Dan kemudian selepas itu dia telah diturun-turun, akhirnya
Annie Besant ini telah menurunkan kepada seorang yang bernama Alice Bailey. Alice Bailey, dia inilah yang kemudiannya telah mengasaskan disebut New Age Religion. Dipanggil New Age Religion. Dia tak panggil One World Religion. One World Religion ni tahun ni dia akan declare. Bulan 9 tahun 2020 akan ada deklarasi dia akan One World Religion. Dia akan ikhtiar. Sebab tu saya kata benda ni dah terlalu dekat. Jadi Alice Bailey pada masa itu dialah yang mengasaskan apa yang disebut sebagai New Age Religion. Ada orang nak minta approve masuk. Kalau ada. New Age Religion, dan dia telah pada masa itu dilancarkan oleh Lucifer Publishing Company. Ada satu company nama dia Lucifer Publishing Company yang telah menerbitkan kitab yang disebut sebagai The Secret Doctrine tadi. Dia terbitkan. Siapa company mana ni? Nama dia Lucifer. Lucifer ni nama lain kepada iblis. Lucifer Publishing Company. Jadi bermula daripada situlah. Maka pada tahun 1922 daripada Alice Bailey itu, maka dia telah mengasaskan satu gerakan antarabangsa New Age Religion yang didokong oleh The Lucis Trust, L-U-C-I-S, The Lucis Trust ataupun Lucifer jugalah. Dan mana daripada situ mereka telah membentuk penting daripada 1922 mereka telah membentuk satu gerakan antara platform yang digunakan dipanggil World Goodwill and World Goodwill Forum. Boleh cari dalam internet W-O-R-L-D, world, bumi, dunia. Goodwill, G-O-O-D-W-I-L-L. Goodwill ni apa bahasa kita? Will ni kehendak yang baik. Kehendak yang baik ke atas dunia. World Goodwill Forum. Cuba tuan-tuan tengok nanti lepas ni. Tuan-tuan akan dapati World Goodwill Forum ni siapa dalam dia. Tuan-tuan akan dapati dia terdiri daripada orang-orang yang disebut sebagai apa? Disebut sebagai High Level Political Forum. High Level Political Forum yang akan melaksanakan agenda 21st century, agenda 21. Jadi pada tahun 1922 telah bermulanya organisasi-organisasi, ada banyak organisasi kat sini, antaranya Arcane School, Triangles, Lucis Publishing, banyak dia ada banyak. Tapi salah satu yang penting untuk pergerakan dunia ni yang dirancang 100 tahun untuk Dajjal nak keluar daripada 1922. 1922 ni apa tahun yang penting 1922 ni? 1922 ni kalau kita ingat lagi ialah tarikh di mana negara Islam Osmaniyah hancur, dibubar, dipecah-pecahkan. 1922 oleh perjanjian Lausanne. 1922. 1924 khalifah dipecat oleh Mustafa Kamal Atatürk. 1924. 1922 itu ketika negara Islam dipecah-pecahkan, Ottoman Empire dipecah-pecahkan, ketika itulah mereka telah membina, dipanggil World Goodwill. Dan sekarang menjadi World Goodwill Forum. Siapa yang ada dalam tu, itu semua missionary dia. Kalau tuan-tuan nak kenal siapa dia Illuminati, siapa dia Freemason, siapa dia orang, tengok dalam siapa ahli-ahli World Goodwill Forum. Tengok. Kita boleh tahulah. Bila kita kaji ni kita nampak. So, organisasi-organisasi yang dibina ni, ni ada sangkut paut dengan Lucis Trust, ada sangkut paut dengan Lucifer Publishing. Jadi bila sangkut paut tu, itu semua geng-geng yang dididik oleh iblis. Jadi, World Goodwill Forum ini telah ditubuhkan pada tahun 1922 dan kemudian dia telah berkembang, dan apakah yang dia nak bina? Maka World Goodwill Forum ini kalau tuan-tuan tengok, dia antara menjadi organisasi NGO yang penting. Dia bukan government, dia NGO yang penting
representing United Nations. Dan dialah yang telah mengetuai segala upacara-upacara keagamaan, spiritual, dan juga upacara-upacara yang bersangkut paut dengan kemanusiaan di United Nations. Maka the New Age religion ataupun the New Age movement telah berada di dalam United Nations secara resmi melalui NGO World Goodwill Forum dan juga ada NGO-NGO yang lain yang semuanya itu berkaitan dengan pembinaan and New World Religion. Baik, saya nak sebut kat sini tuan-tuan, bagaimana dia punya pergerakan tadi. Dan akhirnya, apa yang New World World Goodwill Forum ini buat, maka dia kata apa? Kan? The new group of world server. So daripada NGO, dia guna NGO, dia tak guna government. NGO yang bergerak tadi, maka mereka tu semua dikumpulkan menjadi New Group of World Servers, NGWS. New Group of World Servers. Maknanya satu kumpulan yang baru yang akan berkhidmat kepada dunia. New Group of World Servers. Server ni yang berkhidmat. Serve. Baik. Jadi, semua yang dibina oleh Lucifer, asal pada Lucifer tadi, Lusistras dan sebagainya, semua itu menjadi grup world servers. Maksudnya yang akan berkhidmat untuk dunia. Sebenarnya dia berkhidmat untuk syaitan. Maka apakah yang dihidmat itu untuk apa? Mereka berkhidmat untuk membawa spiritual unfoldment, satu kerohanian spiritual yang akan memimpin manusia kepada satu new age, satu umur, satu masa yang mana peace and keamanan akan menguasai dunia, tak ada perang, tak ada apa, dan kekayaan akan menguasai dunia. Maksudnya keamanan dan kekayaan. Jadi kita tengok mereka merancang daripada tahun 1922 lagi. Maknanya kejahatan Osmania tu mereka terus start secara intensif. Dan di sinilah disebut oleh mereka Lucis, maknanya daripada dia punya organisasi, dia kata apa? Humanity tidak mengikut kepada dikata kepada peraturan yang untuk membawa kepada peace. Maka kita kena pimpin mereka buat satu program supaya seluruh dunia ini kena ikut kita, supaya kita akan dapat membina satu dunia yang peace, satu dunia yang harmoni. Maka daripada sinilah pada masa itulah 1922 tuan-tuan, dunia ni terpecah kepada 4 kategori. Ini perancangan mereka. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan akan duduk berada di sebelah mana. Maknanya ada 4 kategori manusia yang ada di atas muka bumi ni. Jadi kita tengok, tak kira lah dia presiden ke, dia Perdana Menteri ke, dia professional engineer ke, dia profesor ke, dia orang kampung ke, kategori ada 4. Ni di pandangan daripada pandangan perancangan syaitan tadi. Yang pertama dia kata, the first is uninformed masses. Manusia-manusia yang tak ada ilmu, yang tidak ada pengetahuan, orang awam biasa yang tak tahu. Kalau kita cakap pasal ni, dia kata, ini semua konspirasi ni, ini semua bohong, yang tak tahu. Jadi, layer yang pertama dia kata, adalah uninformed masses. Ini majority, orang yang tak nak fikir, yang tak tahu, main buat je, ikut aja. Yang ini dia kata, adalah orang-orang yang akan di-develop, yang akan diberikan kepada fikiran mereka suggestion. Dia sebut suggestion. Suggestion ni refer kepada apa? Hypnotis. Refer kepada hypnotis. Dia akan masukkan suggestion, cadangan-cadangan untuk kontrol orang yang lebih ramai. Maknanya golongan keempat ni ialah mangsa yang akan digunakan untuk supaya dia boleh kontrol habis-habisan. The second disebut the middle class. The middle class ini dia kata, dia ni ada middle class atas, middle class bawah. Dan mereka ini dikata adalah orang yang boleh berfikir. Dan dia boleh bekerja, dia boleh berfikir. Dan dia ini adalah orang yang perlu didekati. Kerana mereka mempunyai powerful element. Dialah yang banyak menggerakkan satu negara, dialah yang menggerakkan. Ini macam pegawai kerajaan contoh. Jadi ini adalah the middle classes. Dan kemudian the third group
dalam kategori perancangan dunia ini disebut the thinkers, orang yang berfikir. Orang yang berfikir ni dia kata ada di mana-mana. Orang yang boleh berfikir ni, macam kita ni orang Islam ni memang berfikir. Kalau sepatutnya lah. Maka dia kata, they are steadily influencing the world affair. Mereka ni lah yang akan mempengaruhi dunia. Jadi sebab tu di Malaysia ni contohnya, kita ada banyak pengikut, tak banyak pemikir. Pemikir berapa orang? Kan? Pemikir ni tak ramai. Sebab apa? Memang dia tak nak orang pemikir ni ramai. Jadi didikan mereka, tarbiyah mereka, dia nak didik anak-anak kita, nak didik masa generasi kita ni, jangan berfikir. Tak payah fikirlah, ikut je. Maka yang berfikir ni tak ramai. Maka dia kata yang ini adalah orang yang akan mempengaruhi world affair. Jadi sometime for good, sometime for selfish end. Jadi sometime orang yang berfikir ni ikhlas. Sebahagian untuk kepentingan diri masing-masing. Maka kepentingan diri masing-masing ni, dia masih lagi boleh masuk. Tapi yang ikhlas, dia akan menjadi sesuatu yang susah. Yang boleh berfikir, yang ikhlas. Ditulis dalam perancangan ini. Ini manusia yang ada ni. Yang dia nak mempengaruhi agama mereka, keyakinan mereka. Maka manusia dipecah 4. Dan yang keempat dia kata, the new group of world server. Inilah machinery dia. The new group of world server. Ini yang geng-geng tadi tu, NGO tadi tu. They are the people who are building the new world order. Mereka ni lah yang akan membina new world order. They own no creed. Mereka tidak mempunyai apa-apa akidah. Jadi orang yang berada di dalam grup world server ni, mereka tidak ada akidah. Save the creed of brotherhood. Melainkan akidah persaudaraan sesama sendiri. Persaudaraan sesama sendiri. Maknanya dia akan tolong-menolong sesama brotherhood dia. Dia panggil brotherhood. Sebab tu dia sebut brother. Kan? Brotherhood. Kecuali akidah mereka tolong-menolong sama sendiri. Dan kemudian based on the one life. Dia akan hidup untuk satu je. Itu berkhidmat kepada apa yang digambar sebagai the master of wisdom, Lucifer. They recognize no authority. Mereka tak mengiktiraf mana-mana orang yang ada kuasa. No authority. Melainkan untuk jiwa mereka yang terikat dengan the one life. One life itulah Lucifer. Ini ditulis dalam kitab dia. Bagaimana dia menggambarkan apabila telah terbentuknya NGO yang membawa kepada New Age Movement. New Age Movement ini, maka manusia terpecah 4. Kita kat mana? Kalau kita masuk dari kalangan orang yang tak ada ilmu, the uninformed. Orang yang tidak ada maklumat, masa yang biasa, orang rakyat biasa, tak ada maklumat, maka kitalah yang akan dijadikan sebagai hamba kepada mereka. Mereka akan hipnotis, mereka akan sihir. Mereka akan masukkan penguasaan pada mereka ini, sehingga akhirnya mereka ni menjadi orang-orang yang akan turut apa yang mereka nak. Yang kedua, ada middle class. Ada middle class ini dia kata, mereka ni orang-orang yang ada membaca, ada berbincang, ada maklumat, tetapi mereka ni tidak berfikir. Mereka ni hanya menjadi satu alat untuk bekerja. Dia fikir nak kerja je. Tiap-tiap hari kerja je. Tak kira apa jadi. Yang penting dapat gaji setiap bulan. Dapat bulan dapat gaji, dapat ni cukup. Ini adalah middle classes. Yang ketiga ialah the thinker, orang yang berfikir, pemikir. Maka mereka inilah orang yang akan mempengaruhi dunia. Yang ini terpecah 2. Yang pertama selfish untuk diri dia sendiri. Yang selfish ni dia boleh pegang. Yang satu lagi yang ikhlas. Yang ikhlas ni adalah merupakan sesuatu yang susah. Pada dia susah lah. Yang keempat, grup dia, geng dia. Iaitu dia panggil grup yang akan berkhidmat untuk dunia. Dipanggil brotherhood. Yang ini tidak ada akidah. Sebab itu tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut kat sini. Dalam tulisan-tulisan mereka ini, sesiapa yang masuk di dalam grup missionaries, terdiri daripada Illuminati, terdiri daripada Freemason, sekiranya mereka memang benar-benar berada di situ, walaupun nampak Islam, tapi akidahnya hanya satu. Bukan Islam. Dia tidak ada agama. Dia tidak ada akidah. Akidahnya hanyalah untuk berkhidmat untuk Lucifer. Itu akidah dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita tak perasan. Kita ingat, ni Islam, cakap bagus. Dia menyokong Palestin, perjuangan Palestin. Semua itu lakonan belaka. Bila kita buat kajian, kita nampak grup-grup ni, tuan-tuan. Kita tahu dan kita kenal. Kita boleh kenal pemimpin ni macam mana. Kita boleh kenal pemimpin tu macam mana. Akibat daripada linking
yang disebut tadi. Ini semua adalah merupakan datang daripada fakta-fakta yang mereka sendiri tulis di dalam data-data mereka. Baik. Kemudian selepas itu kita lihat setelah mereka buat satu grup tadi, maka mereka pun mulalah menyusun strategi macam mana nak menjadikan the new world religion itu keluar menjadi reality. Keluar menjadi reality. Jadi sinilah kita nak kena tengok antara perancangan mereka. Mereka telah sebut the enlightened one. Mereka pun memperkukuhkan rancangan tersebut. Yang kedua, mereka memperkukuhkan the enlightened one. Maknanya grup-grup mereka ni mereka memperkukuhkan, melepaskan, meluaskan. Maka dia pula ambil orang ni, train orang ni, kadir orang ni daripada mula kecil tadi menjadi satu dunia. Itu langkah mereka yang seterusnya. Dan selepas itu, setelah mereka menjadi kukuh, mereka ada tentera mereka sendiri, mereka pegang ekonomi, mereka telah dapat melakukan penguasaan ke atas segala perkara yang mereka nak menguasai, maka pada ketika itu, maka kita lihat pada tahun 1982, ingat tarikh ni, April 25, 1982, all across the planet disebut. Seluruh dunia, million of pairs of eyes, jutaan manusia akan melihat sesuatu yang serentak keluar seluruh dunia. Sebab apa? The Christ is now here. Dia akan mula sebut tentang Messiah. Dia akan mula mencetuskan satu pemikiran kepada dunia ini bahawa kita ni memerlukan kepada pemimpin yang disebut sebagai Messiah. Maka disebut di dalam akhbar-akhbar utama, terutamanya di negara barat. Dia sebut apa? The Christ is now here. Kan? Jesus ataupun disebut sebagai Nabi Isa telah ada sekarang. Dan dia kata ini telah dibombarkan, maknanya telah disebarkan ke seluruh dunia pada tahun 1982. 1982, kalau kita 2022 apa tahun? 40 tahun. Betul. 2022, 60 tahun, 60 tahun. Baik. Jadi kita lihat, pada masa itu setelah mereka memperkukuhkan struktur dia, melebarkan seluruh dunia, maka dia pun keluarkan satu statement. Dia kata apa? The Christ is now here, Messiah. The Messiah is now here. Al-Masih. Atau dia kata, pemimpin yang baik ni telah mula datang. Maka di situlah mereka pun memproses seluruh dunia. Kristian, kalau untuk apa namanya, Kristian dipanggil Al-Masih, Messiah, the Christ. Kalau untuk Islam, Imam Mahdi. 1982. Kalau untuk Buddha, the fifth Buddha. Untuk Hindu, Krishna. Jadi, seluruh agama ni akan ada keluar satu tokoh, satu lambang, satu logo, kita kata brand, the Messiah. Al-Masih. Kalau Kristian, dia Christ. Kalau disebut the Christ ni, dekat seluruh Amerika, seluruh Eropah, negara Kristian. Kalau di negara orang Islam, dia panggil Imam Mahdi. Ingat tak 1982? Cuba kita cek balik surat khabar masa tu. Kan? Jadi 1982, all across the planet, konsep akan turunnya satu kuasa, satu kepimpinan yang akan memimpin dunia kepada kebaikan, kepada kekuatan, kepada keamanan. Konsep ini dibagi kepada seluruh dunia pada masa yang sama. Dipanggil the spiritual hierarchy. The spiritual hierarchy maknanya dia kata apa? Dia mula membina dalam pemikiran orang-orang manusia ni akan adanya, kan, orang yang mulia bawah-bawah dia. Kalau orang Islam, Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kalau orang-orang Kristian, Messiah, the Christ, Jesus. Kalau orang Hindu, Krishna akan turun. Kalau orang Buddha, the fifth Buddha, Buddha akan turun. Dia merancang. Kemudian daripada situlah, kemudian berkata salah seorang namanya Benjamin Creme. Ini juga salah seorang pemimpin. Kalau tuan-tuan jumpa nama dia ni, Benjamin Creme. Tapi dia merupakan orang yang daripada awal lah, merupakan seorang theosophist. Dia kata apa? Dia kata, in various interview and speeches, dalam banyak perkataan dia, percakapan dia, and Creme, dia explain, dia menyatakan bahawa the Christ, ini dia cakap,
Ini orang yang British Theology. Dia ni salah seorang daripada perancang dia orang lah. Dalam ucapan tu, bila dia berucap dengan geng-geng dia berucap dengan grup-grup yang tertentu, namanya petikan-petikan ucapan tu kita ambil, kita ambil. Dia kata apa? The Christ, dia kata Jesus itu, yang dimaksudkan tu bukan Jesus Christ. Maknanya Al-Masih ni bukan dia Jesus Christ, kalau orang Kristian lah. Kan? Kalau kita ni bukanlah Nabi Isa, atau bukanlah Imam Mahdi. Tapi ini disebut dalam dia punya ucapan-ucapan dia, dalam tertutup, ucapan-ucapan dia sama-sama grup-grup dia, dia kata, yang dimaksudkan dengan Jesus Christ, the Christ itu, ialah Master of Wisdom. Master of Wisdom. Jadi apa maksud Master of Wisdom? Master of Wisdom lah dia kata, yang mana Jesus, Buddha, Krishna, Al-Mahdi, semua akan bersama-sama dengan Master of Wisdom. Inilah yang dia maksudkan. Jadi maknanya, pada tahun 1985 itu, dia telah memperkenalkan konsep Messiah. 1982. Jadi konsep Messiah ini, ikut kepercayaan masing-masing, kemudian tapi sebenarnya yang dimaksudkan bukanlah Al-Mahdi ke, Jesus Christ ke, Krishna ke untuk orang Hindu dan sebagainya, tetapi yang dimaksudkan ialah Master of Wisdom. Siapa Master of Wisdom ni? Kalau kita ingat apa yang saya sebut sebelum ni, Master of Wisdom itu yang dimaksudkannya ialah Lucifer, yang mengarang kitab dia tadi, The Secret Doctrine. The Secret Doctrine. Jadi sinilah kita lihat bagaimana mereka telah menulis satu buku, contohnya Krim telah menulis satu buku pada tahun 1980. Maknanya sebelum lagi peristiwa berlaku pada 1982 tu, maknanya pengisytiharan tu dia dah tulis dah. Selalunya memang dia akan buat brand, dia buat branding dulu sebelum dia keluarkan idea tu, dia akan branding dulu, dia akan buat promotion dia dulu. Apa dia tulis? Dalam satu bukunya, dia tulis tajuk buku itu The Reappearance of the Christ and the Master of Wisdom. Kan? The reappearance, penjelmaan semula, pengeluaran semula, penjelmaan semula of the Christ and the Master of Wisdom. Maka tahun 80, sebelum 82 tu berita tentang the Christ akan keluar, dia keluar ada satu buku. Ini sebenarnya adalah dia punya cara, mekanisme dia bekerja memang macam itu. Dia akan keluarkan buku dia, dia punya speech dia akan keluar semua, baru dia buat dia punya action dia. Itu memang dia punya style. Itu sebenarnya dipanggil brainwashing technique, ataupun dia panggil membina public opinion, peer group opinion. Baik, dia tulis dalam buku tu, apa dia tulis? Dia tulis, when the physical structure of human living are reconstructed, apabila physical, tubuh badan manusia itu dibina, dibentuk, dan the Christ will reveal to the man an entirely new aspect of reality. Dia kata Nabi Isa, sebab dia kata Nabi Isa sebab dia berada di barat, di Eropah, di Amerika, maknanya orang terima Isa, Jesus. Jadi kata Isa akan reveal diri dia, akan appear, akan menjelma kepada masyarakat dengan satu tubuh badan manusia. Dan penjelmaan dia itu tidak sama dengan orang lain. Maknanya dia ada luar biasa. Dia ada dia punya, kita panggil miracle. Nampak tak? Ini semua adalah merupakan manifesto yang dia nak sebut untuk kedatangan Al-Masih Dajjal. Jadi apabila kita melihat dengan apa yang ditulis pada tahun 1980 lagi, dia telah menyatakan sebenarnya Dajjal akan keluar macam mana. Jadi Dajjal ni akan keluar sebagai seorang yang akan diterima, seorang yang mempunyai satu physical structure yang hebat, seolah-olah dia yang terbaik. Dan kemudian dalam realitinya akan membawa satu yang apa namanya kita panggil tadi, contoh yang ada miracle, yang ada suatu kekuatan. Kemudian dia tulis the ancient mystery will be restored, dan semua cerita-cerita baik, cerita-cerita hebat zaman-zaman dulu tu, maknanya Isa contohnya boleh hidupkan orang yang mati, Isa boleh sembuhkan orang yang buta, Isa boleh sembuhkan orang yang sopak. Contohnya dia boleh rawat orang, dia boleh sembuhkan orang, dia boleh hidupkan orang mati. Semua miracle. The ancient mystery will be restored. The mystery of school reopen. Maknanya the mystery of school ini maksudnya lah akan terbuka semula miracle, keajaiban,
karamah-karamah yang sebenarnya sihir. Yang sebenarnya sihir. Jadi dia sebut sini, ni dia dah sebut 1980, ni buku dia. Sebelum cerita pasal Christ akan keluar, sebelum cerita Al-Mahdi akan keluar, sebelum cerita pasal Krishna akan keluar, orang-orang yang akan memimpin dunia ini, maka dia dah cerita dah macam mana bentuk dia akan keluar. Orang ni, orang yang special. Tubuh badan dia special. Kamu tengok, kamu kagum dengan dia. Kamu tengok, kamu hormati dia. Kamu tengok, kamu rasa dia hebat. Dan kemudian dia akan ada ancient mystery. Dia akan ada satu kekuatan, miracle, karamah, mukjizat. Dia akan ada sihir. Sebenarnya sihir. Dan a great expansion of man awareness of himself. Maka manusia akan merasakan satu kesedaran yang baru. Satu kehidupan yang baru. Maka his purpose, dia akan menjadi ada tujuan hidup yang baru. Dan destiny will become possible. Untuk jadi baik, untuk jadi hebat, untuk jadi lebih sempurna kehidupan, menjadi possible. Sebab dah ada pemimpin yang ada miracle, yang ada karamah, yang ada kehebatan tadi. Itulah yang sebut the wisdom. Master of wisdom, Al-Masih Dajjal. Ini bentuk dia akan keluar. Ini disebut di dalam tulisan dia pada tahun 1980. Eventually dia kata the new world religion will be inaugurated. Dia kata apa? Eventually, selepas keluarnya Messiah tadi, the Christ, maka dia kata apa? And the new world religion. Ini dia guna perkataan the new world religion. Ini ditulis pada tahun 1980. The new world religion akan diresmikan, akan terbentuklah agama baru dunia. Which will be a fashion and synthesis of the approach of the East and the approach of the West, yang akan menggabungkan, yang akan menjadi suatu yang menyemarakkan, menyatukan pendekatan-pendekatan daripada timur dan pendekatan daripada barat. Maknanya barat dan timur akan bersatu. Nampak? Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan apabila Al-Masih Dajjal keluar, seluruh dunia dia akan pergi. Termasuk di timur, termasuk di barat. Maka kita lihat, digambarkan oleh Krim ini, Benjamin Krim, dia kata apa? Dalam bukunya 1980, akan keluar dia dan dia akan menyatukan the East and the West. Dan the Christ, ataupun the Messiah, ataupun the wisdom tadi, will bring together not simply Christianity and Buddhism. Bukan hanya akan membawa Christian, Buddhism, but the concept of God transcendent. The concept of God, Tuhan yang akan transcendent, yang akan masuk ke dalam the outside of his creation in man and all creation. Disebut apa? Selepas dia menjadi the Christ, Messiah, kemudian akan masuk satu konsep yang lepas itu, the concept of God transcendent. Tuhan akan masuk, maka dia akan mengaku Tuhan. Bukankah apa yang ditulis oleh Benjamin Krim ni sama macam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia? Dajjal akan datang. Dan kemudian Dajjal akan mengaku sebagai Nabi, the Christ. Dia akan mengaku sebagai Jesus. Dia akan mengaku sebagai the Messiah. Yang akan membawa karamah. Akan membawa mukjizat. Akan membawa kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Orang nampak karamah. Orang nampak mukjizat. Tapi rupa-rupanya sihir. Kemudian selepas itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Maka dalam buku ini ditulis. Ini bukan orang Islam yang tulis ni. Tapi dia ceritakan bagaimana the Christ akan menjelma di hadapan manusia seluruh dunia. Maka dia kata apa? Dia akan bukan sahaja the Christ tadi itu will bring together. Bukan hanya membawa Kristian dan Buddha. Maka dia akan bawa agama lain. Dan pada masa itu, the concept of God transcendent. Tuhan masuk ke dalam tubuh badan dia. Dia ni Tuhan. Maka dia akan mengaku dia sebagai Allah. Dia akan mengaku sebagai Allah. Dia akan masuk di dalam tubuh badan dia. Dan dia akan menjadi creation. Dialah yang menjadikan manusia. Dan dia yang menjadikan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Ini ditulis. Tuan-tuan puan dalam bukunya The Reappearance of Christ and Master of Wisdom pada tahun 1980. Tuan-tuan kalau nak dapatkan buku ni boleh cari dalam internet. Boleh tengok. It will be seen to be possible. Dan apabila telah berlaku dia jadi Tuhan tadi, maka akan berlakulah satu perkara yang lain. Approaches at the same time. Maka seluruh dunia akan bersama dia. Bukan hanya dari sudut agama, tetapi termasuk scientific. Sains juga akan bersama.
Teknologi akan bersama dengan dia. Dan teknologi dia akan base. Ni sebut, ni satu yang menarik. Kan? Saya bacakan apa dia tulis. They will be brought together in a new scientific religion. Agama yang saintifik. Bukan agama yang sekadar percaya kosong. Agama yang ada hujah-hujah teknologi. Based on the mysteries. Berdasarkan kepada mukjizat dia. Berdasarkan kepada kesaktian dia. Dari maknanya disebut sini, pada masa itu kalau kita lah orang Islam, kita nak berdebat dengan dia, tak boleh nak berdebat. Kenapa tak boleh nak berdebat? Dia bukan hanya fakta, kita kata spiritual, dia akan ada fakta-fakta sains pada masa itu. Dia menggunakan fakta sains. Contohnya, dia menghidupkan orang mati. Dia boleh menghidupkan orang mati. Gunakan fakta sains. Kan? Contohnya, Corona 19, COVID-19. Tak ada vaksin. Tiba-tiba dia boleh adakan vaksin. Jadi orang percaya, orang sains pun percaya. Macam mana engkau boleh jadikan dia, engkau boleh hidupkan dia, maknanya rawat dia. Kan? Ini sihir, kita kata sihir. Bukan, ini bukan sihir. Tapi inilah mukjizat yang ada pada dia berdasarkan fakta sains. Ini vaksin yang saya cipta dengan kehebatan mukjizat yang ada pada saya. Maka semua orang akan terima. Orang Islam tak ada hujah dah. Kalau kita berpegang dengan sains pada masa itu, sains semata-mata, tidak dengan iman kepada Quran dan Sunnah, iman kepada Quran dan hadis, maka kita akan tewas. Kalau kita tak ada iman dengan Quran dan hadis, kita tak ada ilmu tentang itu, pasti tewas. Kenapa? Kerana kita melihat sains saja. Dan dia akan datang bersama sihir dan sains. Ini ditulis dalam buku dia. Ini bukan saya cakap. Dan perkara ini telah digambarkan oleh Rasul SAW. Dia akan datang membawa miracle. Dan hujah dia luar biasa. Contoh, kata Rasul, dia datang ke suatu tempat. Pada masa itu, pada tempat itu, keadaan kemarau panjang. Dah setahun tak ada air. Hujan tak turun. Air tak naik daripada bumi, tak naik ke atas. Maka dia datang dengan penduduk bumi, penduduk negeri. Dia kata, kalau kamu nak berdoa pada Tuhan, apakah yang kamu nak minta? Maka kata penduduk bumi, ramai saudara-saudara kami, ramai kawan-kawan kami dah mati kerana kekeringan, kerana air tak ada. Maka kau turunkanlah hujan, kata Rasul SAW. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Rasulullah tunjuk ke langit, langit turun hujan. Mungkin ada di kalangan mereka kata, ini sihir, sihir. Bukan sihir, memang dia ada pembenihan hujan yang dia boleh wujudkan masa tu. Masa tu dia orang boleh benih. Mungkin tak payah pakai kapal terbang dah. Dah tak payah pakai apa-apa. Dia boleh wujudkan. Tapi maknanya dia boleh explain. Dia boleh jelaskan dengan fakta-fakta sains. Maka orang yang ada di situ terdiam. Ini sains, ni betul. Ini dia ada miracle. Tapi miracle bersama sains. Bukan miracle kosong. Bukan sihir gitu, tak. Betul. Tuan-tuan rahmat Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tunjuk ke bumi, kata Rasul, maka tumbuhlah pokok-pokok. Dia tumbuh pokok-pokok dalam keadaan segera. Dia boleh explain dengan fakta sains. Ini adalah biogenetik yang kita telah cipta dengan hasil, dengan kebijaksanaan aku, dengan kekuasaan aku, maka aku telah cipta. Ini sekian. Ini tindak balas dia. Maka berlakulah pertumbuhan pokok. Maka pokok tumbuh daripada bumi. Tak ada orang boleh kata ini sihir. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam buku ini, and on initiation, on invocation, pada permulaannya dan pada ketika dia telah menguasai seluruh dunia, dia akan menggunakan sains, scientific religion based on the mysteries, mystery apa? Sihir. Sihir bercampur dengan sains, bercampur dengan keimanan. Tiga-tiga ni digabung sekali, maka jadilah manusia hari ini. Sekiranya tidak ada iman, sekiranya tidak ada kefahaman Islam, sekiranya tidak ada proses dengan tarbiyah, pasti hatinya, pemikirannya akan terpengaruh, akan terpedaya dengan tipu daya Al-Masih Dajjal. Dia akan keluar dalam bentuk begitu. Dan dia telah nyatakan dalam kitab dia, dalam buku dia ni. Benda yang telah disebut pada tahun 1980. Gradually, sedikit demi sedikit. Apa hasil bila Dajjal keluar ni? Apa hasil? Christianity, orang-orang Kristian, agama Kristian, Buddhism, orang agama Buddha, and other religion, semua agama lain will wither away slowly, akan sedikit kecil demi kecil, akan menjadi lemah sikit demi sikit. As the people die out of them, orang mula tak percaya dengan agama-agama lain.
Orang dah tak percaya dah dengan Buddhisme. Orang dah tak percaya dengan Kristian. Tak percaya dengan Islam. Maka agama itu akan slowly, secara perlahan-lahan akan habis. Akan habis. Dan as the new religion gain its adherent and exponent. Dan ni agama yang baru ini dengan kelahiran Al-Masih Dajjal ini akan mendapat sambutan. Orang akan terpikat dengan agama baru dan akan jadi eksponen, akan berkembang dengan cepat. Di mana saja dia pergi, semua orang beriman dengan dia. Di mana saja dia pergi, semua orang mengikut dia, tinggalkan agama-agama lain. And it is gradually built by humanity, dan semua ini akan dibina secara perlahan-lahan berdasarkan daripada konsep kemanusiaan. Apa maksud kemanusiaan? Dia pergi tempat orang lapar. Maka kata Rasul, dia akan bawa segunung roti, dia akan bawa makanan. Kemanusiaan. Dia pergi tempat tak ada air, maka dia akan turunkan hujan. Dia akan keluarkan air daripada tanah. Ini semua konsep kemanusiaan. Dia pergi ke tempat disaster peperangan. Digambar satu hadis. Maka dia pergi ke tempat kawasan rumah runtuh. Hadis sahih, tuan-tuan. Rumah runtuh, dah habis perang. Tiba-tiba dia boleh panggil harta-harta, khazanah dunia naik. Daripada runtuhan rumah-rumah itu, naik emas, naik perak, naik harta-harta dunia. Berebut-rebut orang pergi mengambil harta dunia. Dia pergi tempat-tempat sampah. Dalam satu hadis yang lain, dia pergi tempat sampah. Dia boleh tukar sampah jadi emas. Tuan-tuan rahmati Allah. Semua itu bukan hanya sekadar kita kata miracle, tapi dia datang bersama scientific facts. Bersama dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Sebab itulah pada tahun 2010, Rockefeller Foundation telah buat satu kajian berkenaan dengan future technology. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan pada beberapa siri yang lepas tentang Rockefeller Foundation yang telah menjadikan kajian untuk future technology. Dan inilah salah satu daripada hasil yang mereka rancang, iaitu kita akan nampak sihir tu bukan sihir. Sihir ni adalah teknologi. Logik. Bila kita kata logik, semua orang ikut. Tak kiralah sama ada dia itu adalah merupakan orang-orang Islam atau orang bukan Islam. Maka setelah dia mula mempengaruhi masyarakat dunia dengan teknologi sains dia, dengan sihir dia, miracle dia, misteri, dia sebut misteri, dia tak sebut miracle, dia sebut misteri. Benda yang misteri, banyak kita tak tahu. Tapi benda ni ada fakta sains. Tapi daripada mana tak tahu. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah, Rasul sebut itu sihir. Maka, the Christ, quote unquote, the master of wisdom. Ataupun disebut Dajjal. Dajjal tadi, akan bersama dengan United Nations. Maka dia akan bersama dengan kepimpinan dunia. The new religion will manifest itself through organisation like masonry, and will inaugurate a new world order to be headed by the United Nations. Maka selepas dia pergi merata dunia, menjadi orang yang boleh merawat, membantu kemanusiaan seluruh dunia, maka ketika itu dia akan patah balik ke United Nations. Maka di situ the new religion will manifest. Dia akan keluar sebagai sesuatu yang menghidupkan bukan saja kepimpinan dunia, bukan saja politik, bukan saja ekonomi, bukan saja kesihatan, bukan saja dari sudut keperluan hidup, tetapi dia akan memimpin negara-negara yang ada. Maka dia akan memimpin dunia dengan United Nations, the third world order. Disebut apa? The new world order, iaitu order dunia yang ketiga. At the head of several of the government of the world, and the great world agencies like the United Nations agencies. Semua agensi-agensi dia akan dikawal oleh kumpulan-kumpulan dia. Makna yang kita sebut tadi, daripada kalangan the world goodwill ataupun kata world server tadi, orang-orang yang berkhidmat tadi, semua akan duduk di dalam kepimpinan dia. Dia akan masukkan orang-orang dia daripada kepimpinan dunia sampailah kepada kepimpinan-kepimpinan yang bawah, dan the Christ himself will have a great deal, and Al-Masih Dajjal akan menjadi pemimpin, dan dia akan stimulating, inspiring the formation of the new world religion. Ketika dia dah menjadi United Nations, maka dia dah memimpin United Nations ataupun kepimpinan dunia, maka pada ketika itu dia akan initiate
mewajibkan orang untuk duduk dalam the new world religion. Siapa yang tak bersama dia, maka pasti akan berhadapan dengan kesusahan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyebut di sini, tuan-tuan, saya menyebut apa yang dia rancang. Dan semua yang dirancang ini, bila kita tengok kepada apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa yang Nabi ulas dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tak jauh, dia tak lari, dia sama. Sama. Dan daripada sinilah dia akan memimpin dunia, dan kemudian selepas itu dia akan memimpin, dia akan membahagikan dunia-dunia kepada region-region. Macam kita di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di kawasan-kawasan kita akan diletak sebagai South Asia Pacific Union. South Asia Pacific Union. Itu region kita. Dia dah ada dah region ni, dan bendera peta ni telah dilukis pada tahun 1941 ketika peperangan dunia yang kedua. Ketika peperangan dunia kedua, dah ada dah One World Government punya peta. Saya ada peta tu, tuan-tuan. Dan kita termasuk, di kawasan kita ni, akan termasuk di bawah kepimpinan Dajjal, di bawah nama South Asia Pacific and Southeast Asia Pacific Union. Sekarang kita panggil Asia Pasifik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, apa yang saya dedahkan kepada tuan-tuan pada hari ini tak pernah didedahkan dari mana-mana. Tuan-tuan cuba dengar semula apa yang saya cakap. Sebenarnya ada lagi, tapi saya tengok dah pukul 11 lebih. Ada lagi sambungan dia. Ada lagi perancangan dia ni. Tapi nak sebut pada tuan-tuan, apa yang Rasul sebut 1400 tahun dahulu benar. Apa yang Allah sebut dalam Quran benar. Apa yang dihurai oleh ulama yang mengkaji benar. Dan daripada kajian yang kita buat ini, insya-Allah saya akan sambung besok malam, kita mendapati bahawa memang 21 century ini, 21 century, abad yang ke-21 ini adalah abad yang mereka pilih, mereka rancang, mereka pilih untuk mengeluarkan the Messiah. Dia tak panggil the Messiah, bila dia dah kuasai, dia tak panggil the Messiah, dia panggil the Master of Wisdom. Dan Master of Wisdom ini akan menjadi Tuhan kepada manusia seluruh alam. Ini yang mereka rancang. Sekali lagi saya sebut, Allah firman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Mereka rancang, Allah juga merancang, dan Allah perancang yang maha hebat, yang maha hebat. Tuan-tuan, mereka rancang, saya tengok perancangan mereka detail. Saya ada detail perancangan mereka, tuan-tuan. Kita tengok, kita tak mampu nak menang. Sebab yang rancang ni iblis, yang ada pengetahuan dan pengalaman sampai 1000 tahun. Kita baru hidup 40 tahun, 50 tahun. Paling lama pun kita hidup 100 tahun. Tetapi dia hidup 1000 tahun daripada awal Adam AS sampai sekarang. Tentulah pengalaman dia, ilmu dia, pengetahuan dia tentang apa yang ada sebelum-sebelum ini. Teknologi yang dia telah ada, tentulah melebihi kita. Dan tentulah perancangannya hebat. Tetapi kita kena ingat, hebat macam mana pun musuh Allah, Allah maha hebat. Sebab tu saya sebut, mereka merancang, Allah pun merancang. Dan perancangan Allah yang maha hebat pasti sempurna. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila kita mendengar cerita sini, kisah ini, ataupun kita mendengar apa yang kajian ni, analisa ini, apa yang kita rasa pada malam ni? Nombor satu, tuan-tuan, kita nak kena rasa Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam Quran, telah berfirman pada kita. Nabi juga telah mengeluarkan hadis-hadisnya, memberikan hadis kepada kita, menunjukkan bila Nabi sebut, Allah sebut apa yang berlaku sekarang ini, maka sudah tentulah itu berita gembira. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tinggalkan kita. Nabi tidak akan tinggalkan kita. Kemenangan yang telah dijanjikan pasti. Kemenangan yang telah dijanjikan pasti. Cumanya siapa yang akan menang? Adakah kita akan termasuk dalam golongan yang menang? Ataupun kita akan tewas?
Ya, sebab itulah saya kata dasar perbincangan kita bukan hanya ilmu, bukan hanya kajian, fakta dan analisa. Tetapi dasar perbincangan kita sebenarnya lah macam mana kita nak membina kekuatan melalui jalan-jalan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak membina hati yang kuat, yang hidup dengan zikrullah, yang hidup dengan iman, dengan takwa, dengan ihsan. Bagaimana nak menghidupkan pemikiran kita supaya pemikiran kita berkembang dengan kuat. Bagaimana nak menghidupkan tubuh badan kita supaya bersedia. Bagaimana nak menghidupkan ukhuwah, kasih sayang sama kita. Sekarang ni tuan-tuan, kita duduk bergaduh pasal politik. Kita bergaduh pasal politik. Kita bergaduh pasal isu semasa. Kita bergaduh pasal pemimpin. Kita bergaduh pasal pemimpin. Tuan-tuan, Allah dah bagi orang ni menang, orang ni kalah. Dah Allah izin orang ni menang. Allah izin orang ni menang. Kita bantulah dia. Takmil wal istikmal. Kalau dia buat jahat, Allah ada. Kalau dia korup, Allah ada. Kita buat apa yang kita boleh. Membina kekuatan umat. Itu aulawiyat pada masa sekarang. Dan macam mana nak membina kekuatan umat? Tak cukup dengan kita ceramah saja. Tak cukup. Kita perlu membina kekuatan kita. Kita perlu beramal. Kita perlu ada ilmu. Barulah kita boleh berjalan. Kalau tidak tuan-tuan, Master of Wisdom bila datang bertembung dengan kita, sekiranya Allah izin berlaku tahun kita hidup lagi, maka kita akan berada dalam keadaan fitnah yang susah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau diizinkan Allah, ada umur saya akan sambung besok. Sekali lagi saya mengajak tuan-tuan, kalau boleh hidupkanlah malam-malam Syakban ini. Kalau boleh kita penuhkan dengan taubat kepada Allah. Kita tidak akan meningkat kepada Allah, tidak akan menuju kepada Allah sekiranya kita tidak isi hati kita dengan taubat. Kita menyesal dosa-dosa kita. Kita bersihkan keaiban-keaiban kita, kemungkaran kita. Kalau kita tak bersihkan dosa kita tuan-tuan, kita bimbang, kita sembahyang kita korup, kita puasa kita korup. Kita baca Quran kita korup. Kenapa ada corruption dalam ibadah kita? Kerana rupa-rupanya dosa kita menjadikan ibadah-ibadah kita korup. Dan bila ibadah kita korup, Allah tak terima tuan-tuan. Allah tak terima. Allah ni maha hebat. Kalau kita tak ada ikhlas, tak ada kekuatan, macam mana Allah nak terima? Walaupun Allah ni maha penyayang, maha pengasih, tapi dia juga maha adil. Dia juga maha menghukum. Dia juga maha berkuasa. Macam mana kita nak membawa supaya dia, Allah memberikan rahmat pada kita, Allah gambarkan pada kita. Nombor satu, kita kena taubat. Mari sini kita baca, saya nak sudahkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah At-Taubah. A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah Taala telah membeli daripada diri orang-orang yang beriman, harta orang-orang beriman itu dengan syurga. Maka mereka itu berperang pada jalan Allah. Allah menggunakan perkataan perang. Maksudnya berjuang habis-habisan. Dengan diri mereka, dengan harta mereka tadi, mereka berperang. Dan mereka berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana yang telah Allah sebut dalam Quran, dalam Taurah, dalam Injil, dalam Quran, siapa lagi yang lebih benar janjinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, Allah kata apa? Apa sifat-sifat orang yang dipilih, dibeli oleh Allah? Innallaha ashtara ini, orang yang dibeli oleh Allah tadi. Sifat nombor satu, at-taibun, orang yang bertaubat. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Yang pertama, at-taubah, orang yang taibun. Taibun ni orang bertaubat. Tuan-tuan, kita tak lepas ibadah kita kalau kita tak taubat. Dua, baru ibadah. Yang ketiga, orang yang sentiasa berzikir, memuji Allah. Hamidun. Ketika keempat, orang yang as-saihun, sentiasa berjalan dan berfikir.
menggunakan pemikiran dia macam mana nak memperbaiki ummah ini, membina kekuatan ummah. As-sa'ihun, ar-raki'un, yang sentiasa taat pada Allah. As-sajidun, sentiasa menyerah kepada Allah, sujud kepada Allah, menyerah pada Allah. Dan kemudian dia melakukan perkara-perkara yang Allah perintah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemudian akhir dia jaga, pelihara hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, mereka orang yang beriman. Jadi nombor satu, at-taibun. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak kena tengok diri kita malam ni, kita istighfar pada Allah. InsyaAllah, kalau ada kesempatan kita akan sambung besok. Pada masa yang sama, kalau Allah izin kita ada umur lagi. Kalau tak ada umur, pengetahuan yang saya beri pada tuan malam ni, insyaAllah merangkumi pengetahuan-pengetahuan yang lain. InsyaAllah, cukup dengan pengetahuan malam ini. InsyaAllah kita dah kenal lah Dajjal nak keluar macam mana. Saya dah sebut dah tadi, dia akan keluar macam mana. Dan kemudian tuan-tuan, insyaAllah dia akan buat apa. Lepas ni saya akan sebut dia akan buat apa. Mungkin tak dapat nak sebut habis sebab mungkin sebahagiannya agak sensitif di dalam FB. Saya mungkin tak boleh nak sebut. Kalau nak kena jumpa bincang-bincang. Sebab yang ini strategi dia. Tapi saya akan cuba bagi secara makro. InsyaAllah kalau ada kesempatan dan ada kemampuan, Allah izin, esok kita akan sambung. InsyaAllah tuan-tuan, esok siang saya akan bagi message ataupun saya akan bagi ni, mungkin saya akan buat satu tajuk untuk berkaitan amal. Siapa yang free boleh tengoklah, saya akan buat satu live kalau ada kesempatan. Kemudian selepas itu, kalau tak ada, tengok rakaman lah. Tengok rakaman insyaAllah. Tapi malam besok memang kita adalah macam ni insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شاتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, ampunkan dosa kami, berikan kekuatan pada kami untuk istiqamah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk duduk dalam tarbiyah-Mu. Ya Allah, tarbiyah Islam, meningkatkan iman, membersihkan hati, meningkatkan fikiran dan kefahaman kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukan hati-hati kami. Janganlah jadikan kami orang-orang yang berpecah-pecah dengan lidah-lidah kami. Janganlah jadikan kami orang yang berpecah dengan hati-hati kami. Janganlah jadikan kami orang yang bergaduh, Ya Allah, dengan ego dan sombong kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, supaya hati-hati kami ini boleh berhadapan dengan fitnah yang besar yang bakal kami hadapi, Ya Allah, dengan izin-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ala ta'atik, wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doa untuk kami insya-Allah.